Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Irazi, ini Inspirasi TVS. Di sebalik kekurangan upaya, Syafiqah Marzuki, 28 tahun, tidak segan untuk menyerlahkan bakat besarnya menerusi sebuah kumpulan geng baskes Sibu. Syafiqah bersama dengan dua rakannya yang sering menghiburkan pengunjung dengan persembahan lagu. Kini dianggap sebagai antara pemuzik jalanan paling aktif di kawasan tengah Sarawak. Alright, tujuan kami berbasking tu adalah first kali kami minat dan kedua sambil cari rezeki lah. Ni tahu kita usaha, kita ada rezeki dan ada hasil lah, Alhamdulillah. Okey, sebenarnya kami 10 tahun yang lalu kami pernah mengalami aksiden dan ia mengakibatkan kami masih dapat berjalan dan ada kecederaan di tulang belakang kami. Memanfaatkan sepenuhnya bakat yang ada, Syafiqah dan dua rakannya Daud Suhaili serta Muhammad Syarizan Mahdi telah menjalin kerjasama sekaligus memperhebatkan lagi kumpulan geng baskes Sibu. Penglibatan kami dalam tu baru dalam sebulan tu lah, dan kami memang seorang yang berminat menyanyi dan jumpa lagi dengan sidak tu. So mbak-mbak ronde-ronde ngalu memang ada plan mau berbasking lah. Coba dah kira macam dalam sebulan kira lah. So kami orang nang aktif di situ setiap Sabtu Ahad. Macam mana? Syafiqah bersyukur bakatnya dihargai dan berharap masyarakat terus memberikan sokongan khususnya kepada pemuzik jalanan. Baskingnya bila kami disuruh coba mana-mana genre, kami alhamdulillah kami rasa kami boleh masuk semua. Bagi pendapat kami lah, macam orang Sibu nang awesome lah. Memang awesome lah. Sambutan sidaknya alhamdulillah luar biasa, sidaknya meminati juga basking-basking kita tu. So orang Sibu nang sporting lah. Apa yang diharapkan bakatnya akan terus berkembang dan dihargai. Peribahasa alang-alang mandi biar basah. Itulah peribahasa yang paling tepat untuk menggambarkan usaha yang dilakukan oleh Sulaiman Samaon. Beliau kini bergelar usahawan dalam perniagaan, membuat perabot dan reka bentuk dalaman kediaman. Walaupun pada awalnya tidak meminati bidang tersebut. Sulaiman Samaon atau lebih mesra disapa Abed oleh penduduk setempat merupakan anak kelahiran Kampung Kabong, Sarawak. Menceritakan kisah awal penglibatannya, beliau telah melanjutkan pelajaran di Sekolah Vokasional Betong dalam jurusan binaan bangunan sebelum menamatkan kursus kemahiran penerapan batu bata di Pusat Latihan Pembangunan Belia Kuching selama 3 tahun. Minat dia nak latihan secara semula jadi. Bidang perabot tu tiada dalam pikiran kami. Asal bidang perabot tu, sebelum kami belajar bidang perabot tu, kami belajar binaan bangunan asal. Binaan bangunan. Binaan bangunan. Si ada sekolah lah. Si ada si kaitan dengan bidang perabot. Oleh kerana minat, oleh kerja dengan Cina sikit belajar dan juga lalu pandai juga. Bapa kepada 4 cahaya mata ini tidak mengambil masa yang lama untuk menimba pengalaman bekerja sebelum membuka perniagaannya sendiri. Di usia 18 tahun, beliau terpilih menjadi wakil tunggal Malaysia ke International Vocational Training Competition di Lyon, Perancis pada tahun 1995. Selain itu, Sulaiman juga pernah dianugerahkan Johan Tangan Emas Kemahiran kelima Malaysia daripada Perdana Menteri Malaysia pada tahun 1994 dan menganggap pengiktirafan berkenaan sebagai pembakar semangat. Tangan emas dia dianugerahkan melalui hasil kerja kita. Hasil kerja kita dalam bidang kemahiran. Macam kami dulu khusus untuk binaan bangunan, bahagian penerapan batu bata. Dari segi oleh kita dinilai, dapat CJ tempat tamu, dapat CG medal emas. Walaupun pernah ditawarkan bekerja oleh sebuah syarikat kontraktor antarabangsa dengan gaji yang tinggi yang berpengkalan di Singapura pada waktu itu, namun beliau terpaksa menolak atas alasan ingin membina kehidupan di kampung kelahirannya.
Berbekalkan sedikit pengalaman dalam industri terbabit, Sulaiman bertekad memulakan perniagaan membuat perabot dapur dan almari secara kecil-kecilan berbekalkan 2 mesin sahaja. Dengan modal RM30,000, beliau telah berjaya membuka kilang perabot dengan nama syarikat Abed Commercial Furniture Enterprise Kabong. Order tu setakat tu lah. Datang dari tempat jauh-jauh juga. Dari Kuching, dari Bintulu, dari Sibu. Kebanyakan untuk kita kawasan-kawasan kita situ. Order kami banyak tertumpu untuk setahunnya sebelum PKP yang lepas, banyak tertumpu di kawasan pusat. Kawasan pusat. Tapi nak jauh-jauh tu jarang dia ambil lah. Tapi ada juga yang ambil yang untuk dalam setahun kerja tu ada ambil sekali, 2 kali. Berkongsi resepi kejayaan, Sulaiman berkata dalam apa jua bidang yang diceburi, yang penting adalah senantiasa menanamkan semangat tidak mudah berputus asa dan sentiasa berfikiran positif untuk terus berjaya. Seorang pelukis tempatan di Miri, Vivi Liu yang kini berusia 45 tahun, baru saja berjinak-jinak memulakan pameran lukisannya. Kata Vivi, usia bukanlah penghalang baginya untuk meneruskan cita-cita sebagai seorang pelukis. Uniknya, Vivi menterjemahkan seni lukisannya ke atas magnet peti sejuk buatan sendiri yang dijual sebagai kraft tangan mampu milik. Bakat yang dimiliki sejak kecil lagi tidak pernah disia-siakan. Meskipun terpaksa bergerak perlahan selepas berkeluarga, namun itu tidak menjadi faktor untuknya berhenti berkarya. Kini Vivi menghasilkan kraft tangan menerusi lukisan menggunakan cat akrilik di atas papan kayu kecil. Because during the exhibition, I found that people they actually quite appreciate the paintings, but not everybody are affordable to buy the painting. So that is from there I have an idea in my mind that to make my painting in a very mini form, so that people are more affordable to buy it as a souvenir or anything. So I make it into fish magnet. Jelas Vivi lagi hasil kraft tangannya banyak mendapat sambutan dan dibeli oleh para pelancong yang berkunjung ke kedainya yang terletak di Wireless Walk, Miri. We need this some support from the government also to let us have more platform to like exhibit or some kind of show to let us have the opportunity to showcase our products also. Kini Vivi menurunkan ilmu dan bakat-bakat yang ada padanya kepada kedua-dua anak remaja perempuannya. Demi memastikan anak-anaknya juga mahir dalam seni lukisan, Vivi kini banyak meluangkan masa mengajar anak-anaknya teknik melukis. Menurut salah seorang anak Vivi, Yong Hui Mei, 16 tahun, melukis merupakan salah satu caranya untuk berimajinasi dan melepaskan tekanan belajar. First, she taught us how to do traditional art. We started drawing on paper first with good old pencil and on a sketching paper. And after that, we started moving on to digital painting once we understood the basic techniques and art styles. She let us develop our own art style so that we can, create our own identity and all that. And after that, we just is self-taught techniques after that. So. Kini dengan teknik asas lukisan yang dimiliki, Hui Mei lebih memilih untuk menghasilkan seni lukisan digital menggunakan tablet. Sementara itu, bagi salah seorang lagi anak Vivi, Yong Hui Ming, dia amat mengagumi semangat ibunya yang tidak pernah lelah berkarya sebagai pelukis tempatan di Miri. I'm very proud of her, and I admire her for chasing her dreams. I think it's very expressive and it captures the landscape very well. She draws a lot of landscape. I think getting exposure, because there's not a lot of artist community here, so it's hard to get exposure to outside audience. So I think through this she can get more exposure to her art and get more customers to buy her stuff. Baik, sekian saja Inspirasi TVS untuk hari ini. Saya Irazi mengucapkan salam hormat dan selamat malam kepada semua. Sempurna Inspirasi TVS.